Sekejap belum lagi. Okey. Dah ke? Dah. Oh dah. Oh sebab skrin hitam. Hitam. Nampak tak? Maaf. Dia nampak tak? Nampak? Nampak. Skrin hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Norila binti Satari. Saya Nur Hidayah binti Zainul Muhammad daripada Pendidikan Islam 6 dan rakan-rakan akan membentangkan tugasan 2 iaitu aplikasi kemahiran mengajar yang dilaksanakan semasa PDPR, iaitu kami akan membentangkan LPH lah. Jadi saya dan rakan-rakan iaitu rakan saya kedua Nur Izzatin Muhammad Syukri yang akan membentangkan selepas saya, dan kemudian rakan saya Nur Fatia binti Tajul Arush PI 6062116 akan membentangkan selepas rakan sahabat saya Nur Izzati lah. Okey, baiklah, slide seterusnya. Apa yang kami akan sampaikan dalam pembentangan RPH PPR ini ialah yang pertama, jadi kat setiap RPH lah, RPH ni menjadi rujukan kita kan, yang kita perlu sediakan sebelum mengajar, yang kita perlu sediakan dan prepare lah supaya pembelajaran kita pada hari itu akan smooth. Yang pertama, mata pelajaran iaitu pelajaran bahasa Arab. Seterusnya, topik, mesti ada topik, kelas, masa, tarikh dan hari jugalah. Jadi kami bersepakat untuk mengambil subjek bahasa Arab tahun 2 yang bertajuk Jismi As-Salim, iaitu badanku sihat. Jismi As-Salim iaitu membawa maksud badanku sihat. Baiklah, apa yang terkandung di dalam RPH kami yang kami rujuk pada Dr. Siti template, iaitu yang pertama standard kandungan daripada DSKP ya. Seterusnya standard pembelajaran, kemudian objektif pembelajaran, seterusnya kriteria kesihatan yang murid perlu peroleh. Jadi objektif pembelajaran tu kami akan beritahu dahululah kepada murid-murid supaya mereka tahu apa yang ingin dicapai, apa yang perlu dicapai pada akhir pembelajaran bersama mereka. Seterusnya kriteria kejayaan, aktiviti dan pentaksiran. Kami adakan pentaksiran bagi mengetahui, bagi menilai murid masa subjek ni. Okey, seterusnya adalah standard kandungan. Baiklah, standard kandungan bagi topik Jismi As-Salim ni adalah saya akan bacakan bahasa Arab dan terjemahan dia juga ya, bagi pemahaman puan. Okey, 1.4 bagi Jismi As-Salim, standard kandungan yang diperoleh dalam DSKP adalah istima'u ila tarakib hasbal mahawir al-muqtarah wa nuskuha nutqan sahihan, iaitu mendengar, itu standard kandungan dia adalah mendengar perkataan-perkataan bahasa Arab lah dalam perbualan yang dicadangkan dan menyebutnya dengan sebutan yang betul. Jadi bahasa Arab ni sebutan dia kena betul lah, dan baris-baris dia diambil kira,
kerana apabila kita salah sebut baris, dia akan membawa maksud yang berlainan. Jismun ke jasmuna, dua-dua membawa maksud yang berlainan walaupun perbezaan baris sahaja. Jadi itu yang kita nak nilai dalam standard kandungan ini. Seterusnya adalah standard pembelajaran. Baiklah, standard pembelajaran yang diperoleh dalam DSKP yang akan ditekankan di sini ada 3 lah ya. Standard pembelajaran yang pertama iaitu al-qudratu ala istima'i tarakib wa muhakatuha wa tardiduha wa nutquha nasqan sahihan min haitsun nabr wa tanghim. Maksudnya di sini adalah mendengar perkataan, mensimulasikan, mengulang dan menyebutnya dengan sebutan yang betul dari segi nada dan intonasi. Saya ulang bersemula, mendengar perkataan, mensimulasikan, mengulang dan menyebutnya dengan sebutan yang betul dari segi nada dan intonasi. Seterusnya, al-qudratu ala hifz tarakib al-masmu'ah wa tasmi'iha, iaitu menghafal perkataan yang didengar dan memperdengarkan hafalannya. Dan standard pembelajaran terakhir adalah al-qudratu ala tahdid tarakib al-masmu'ah, iaitu membawa maksud mengenal pasti perkataan-perkataan yang didengar. Okay. Maksudnya seterusnya nanti akan dijelaskan dalam aktiviti lah. Baiklah, seterusnya adalah objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran yang kami perolehi daripada standard pembelajaran adalah pada akhir pembelajaran ini, PDPR ini, yastati'u tullab al-istima'i ila tarakib wa muhakatuha wa tardiduha wa nutquha nutqan sahihan min haitsun nabr wa tanghim. Pelajar dapat mendengar, mensimulasi, mengulang dan menyebut perkataan-perkataan bahasa Arab dengan betul dari segi nada dan intonasi. Perkataan-perkataan bahasa Arab ini berkaitan dengan anggota badan al-jismi as-salim. Jadi mereka perlu mendengar dahulu, kemudian mensimulasi ni menunjukkan mana anggota badan yang berkaitan, mengulang kembali apa yang diperkatakan, apa yang telah diperdengar oleh guru, kemudian menyebut perkataan-perkataan tersebut. Pada akhir pembelajaran mereka akan dapat benda itulah. Okey, seterusnya pelajar dapat menghafal. Apabila mereka dapat mendengar, mengulang, bercakap, seterusnya mereka dapat menghafal. Jadi pelajar dapat menghafal yastati'u tulab an yahfazu at-tarakib al-masmu'ah wa tasmi'iha. Maksudnya dia dapat menghafal apa yang didengar dan memperdengarkannya kepada rakan kelas ataupun kepada guru dan memperdengarkan hafalannya. Maksudnya macam tu. Seterusnya objektif pembelajaran yang terakhir, pelajar ni dapat mengenal pasti perkataan-perkataan yang telah didengar. Kebiasaannya dapat dicapai oleh murid-murid yang dapat memperolehi TP6 lah yang ni. Pelajar dapat mengenal pasti dalam teks. Contoh kalau guru bagi teks ataupun apa-apa ayat, dia dapat kenal pasti ayat tersebut, perkataan tersebut yang telah didengari. Baiklah, seterusnya kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan yang pertama, pelajar akan berjaya jika mereka boleh menyebut 5 perkataan. Kita highlightkan 5 perkataan dengan betul dari segi nada dan intonasi. Maksudnya tiada salah dalam baris lah. Sebab seperti yang saya cakap tadi, bahasa Arab ni
sensitif sikit. Bila salah baris, dia akan salah maknanya lah. Jadi kami highlightkan 5 perkataan dengan betul. Dia macam banyak perkataan tapi kita highlightkan 5 sahaja. Menyebut 5 perkataan dengan betul dari segi nada dan intonasi. Seterusnya murid dapat bila dia berjaya menghafal 5 perkataan yang didengar dan memperdengarkannya. Tadi dia menyebut, yang seterusnya dia menghafal. Dia menghafal dan mengulang hafalannya. Maksudnya macam tu. Seterusnya yang ketiga adalah mengenal pasti 5 perkataan yang telah didengari. Jadi dekat dalam teks ataupun kat mana-mana bila didapat mengenal pasti 5 perkataan tu termasuk maknanya adalah dia mencapailah kriteria kejayaan pada PDPR subjek tersebut. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Nur Izzati untuk menyampaikan pembentangan seterusnya, menyambung pembentangan seterusnya. Falyatafaddal mashkur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Nur Izzati. InsyaAllah saya akan teruskan pembentangan pada hari ini. Okey, yang kelima. Yang kelima merupakan aktiviti. Okey, antara aktiviti antaranya adalah elemen merentas kurikulum, AMK, kaedah, strategi, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, aplikasi yang digunakan semasa PDPR, pendekatan. Okey, kita pergi dengan elemen merentas kurikulum EMK, iaitu tajuk. Tajuk ini ada berkaitannya dengan sains yang mana kita belajar tentang anggota badan. Jadi anggota badan ni termasuk ada silibusnya dalam sains dan juga dalam tajuk ini diberikan tentang pendidikan kesihatan. Okey, kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran antaranya adalah perbincangan, yang mana perbincangannya dua hala, sama ada guru dengan murid ataupun murid dengan murid sendiri. Seterusnya syarahan, yang mana akan ada sesi guru akan memberi penerangan pembelajaran yang utama. Yang ketiga, latih tubi. Apabila pelajar telah diberi penerangan dan menguasai pembelajaran, pelajar akan diberikan latih tubi untuk pengukuhan pemahaman pelajar. Okey, seterusnya strategi pengajaran. Okey, strategi pengajaran terdapat 3, iaitu pemusatan guru, yang kedua pemusatan bahan, yang ketiga pemusatan murid. Okey, pemusatan guru ni yang mana guru akan menerangkan sesi pembelajaran. Jadi penerangan itu hanya guru sahaja yang penerangan yang secara detail. Seterusnya pemusatan bahan, murid akan diberi video dan aktiviti lain untuk pengukuhan. Dan seterusnya pemusatan murid. Pemusatan murid ini berlaku dalam sesi soal jawab. Okey, seterusnya pendekatan. Okey, pendekatan yang digunakan dalam PDPR kali ini adalah induktif, tematik dan integratif. Okey, aplikasi yang digunakan dalam PDPR adalah Wheel of Name, Wordwall, YouTube dengan Google Meet. Okey, kalau Wheel of Name ni kita menggunakan satu aplikasi yang mana aplikasi ni kita gunakan untuk permainan yang berkisar dengan tajuk untuk pengukuhan pelajar.
Workwall ni juga satu aplikasi yang satu aplikasi yang untuk kita untuk guru, yang mana guru akan mencipta soalan untuk belajar. Seterusnya YouTube dan Google Meet lah. Maksudnya pembelajaran tu berlaku melalui Google Meet. Okey, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB antaranya adalah model reka bentuk pembelajaran, iaitu pemanfaatan digital yang mana kita akan terapkan ataupun kita kebanyakan dalam CPR banyak menggunakan digital, contohnya macam video-video yang kita dapatkan daripada YouTube. Okey, seterusnya persekitaran pembelajaran. Okey, seterusnya model kompetensi Nancy, iaitu Sasya. Murid akan ditekankan dengan Sasya dan beradab semasa belajar. Antaranya murid akan diberi penekanan tentang dari segi tidak berlaku kekecohan ataupun semasa guru mengajar. Seterusnya komunikasi, yang mana komunikasi itu akan berlaku di antara guru dengan murid apabila guru menanyakan soalan kepada murid. Okey, seterusnya penilaian ataupun pentaksiran. Okey, pentaksiran yang digunakan antaranya adalah quiz, yang mana quiz, perbincangan, tugasan, iaitu tugasan ni guru akan memberi kerja rumah untuk pengukuhan pemahaman pelajar, hasil kerja dan soal jawab. Okey, aktiviti ini antara aktiviti induksi yang mana guru akan menunjukkan gambar dan pelajar akan meneka. Okey, aktiviti induksi adalah murid melihat gambar yang dikongsi guru. Okey, gambar yang tadilah yang ni. Kemudian murid bersoal jawab dengan guru mengenai gambar tersebut. Murid meneka beberapa gambar tersebut di dalam bahasa Arab. Okay, jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, guru akan menilai ataupun kita akan tengok pemahaman yang sedia ada dalam murid. Okey. Seterusnya guru mendengar murid mendengar penjelasan guru mengenai tajuk pembelajaran. Barulah setelah habis sesi soal jawab, barulah guru akan memberi pengenalan tentang tajuk tersebut. Okey, sekarang saya akan serahkan perbincangan saya kepada kawan saya Nur Fatihah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung pembentangan. Kejaya macam tak naik je slide. Okey. Okey, aktiviti pertama yang kami jalankan adalah ada apa pada lagu, iaitu shout out. Maksudnya murid akan melihat satu video nasyid melalui aplikasi Google Meet. Okey, nasyid tersebut tentang anggota badan. Okey, link seperti yang saya tulis di situ. Okey, setelah murid mendengar nyanyian tersebut dan murid akan menyanyi bersama-sama guru. Okey, setelah nyanyian dibuat, murid akan menjalankan satu aktiviti di word wall seperti yang terpapar di gambar. Okey, ni di paparan ni terlihat ada gambar. Okey, gambar mulut. Okey, murid akan sama-sama melaungkanlah jawapan yang betul dan guru akan tolong klik dan jawab sekiranya betul tepukan semangat akan diberikanlah kepada murid. Okey, itu untuk aktiviti pertama. Dekat sini kita dapat tengok, dapat lihat maksudnya murid boleh menghafal melalui lagu dan secara tak langsung boleh mengenal pasti perkataan-perkataan
yang terdapat dalam Jismi As-Salim yang telah diorang hafal dalam melalui lagu tadi. Okey, next slide. Okey, ini antara sorotan video lah daripada aktiviti satu tadi yang nyanyian. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, kan? هيا أصدقاء نغني نشيد باسم السليم. رأس الشعر رأس الشعر رأس الشعر أذن عين أنف عين أنف عين رأس الشعر رأس الشعر رأس الشعر أذن عين أنف عين أنف عين من أسنان فمن أسنان فمن أسنان Okey, sambung pada aktiviti kedua. Aktiviti kedua ni salah satu aktiviti PAK 21 iaitu I see, I think and I do. Okey, kita tengok apa yang dibuat. Terusnya. Okey, dia pembelajaran melalui PowerPoint. Maksudnya guru menyediakan satu PowerPoint untuk keterangan, memberi keterangan kepada murid. Okey, berdasarkan PowerPoint tersebut, murid dikehendaki menyebut dan menunjukkan anggota yang dikehendaki menggunakan kaedah indi yang betul berdasarkan kefahaman. Okey, seperti yang kita tahu bahasa Arab ni dia banyak kaedah. Dia ada kaedah haza, hazihi, indi. Dan setiap perkataan-perkataan itu dan kaedah-kaedah tu mempunyai satu kaedah lah yang berbeza untuk digunakan setiap perkataan. Contohnya haza untuk perkataan yang satu. Kalau hazihi yang ada dua. Contohnya macam tu. Macam tu juga indi, indaka dengan indaki. Itu salah satu kaedah lah yang kita guna dalam bahasa Arab. Okey, setelah tu, setelah murid dah faham konsep tu, murid akan bersoal jawab bersama guru dalam PowerPoint tersebut. Okey, tengok. Gambar yang pertama tu, ada nampak gambar slide. Okey, gambar slideshow tu, dia ada gambar kepala orang kan. Dan itu sebenarnya rambut. Kat situ, guru akan menanyakan soalan kepada murid dan murid akan memberikan jawapan. Okey. Seterusnya dekat sebelah tu Okey, dekat sebelah tu adalah penerangan guru sebelum soalan ditanyakan. Dan murid melakukan pergerakan, setiap pergerakan yang ditunjuk oleh guru. Okey, seterusnya. Ini antara sorotan video lah macam mana murid mengikut perkataan yang guru sebut. Okey. Boleh play ke? Dekat telefon. Telefon dekat mana? Dekat bahu. Tak dekat telefon. Dekat tangan awak dekat bahu. Okey, goyang-goyang. Itu. Goyang-goyang. Indi. Telefon. Indi telefon. Okey, pandai. Okay, seterusnya kita tengok. Okey. Nak Batman dulu kan nak region dulu? Region. Okey, kalau nak region kena berdiri.
Okey, berdiri. Hentak kaki ramai-ramai sambil sebut individual. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Individual. Okey, aktiviti ketiga ni kita kenali sebagai roda rawak. Okey, inilah yang gunakan apps Wheels of Name tu. Okey, seterusnya. Okey, kaedah roda ni yang pertama, murid mendengar penerangan guru. Yang kedua, guru akan memaparkan laman sesawang yang ada roda tu, yang Wheel of Name tu. Seterusnya yang ketiga, guru akan memutarkan roda tersebut dan murid dikehendaki menjawab soalan. Guru menyemak jawapan murid. Okey, kaedah ni lah yang kita gunakan untuk pentaksiran. Okey, seterusnya. Okey, ini antara gambar. Okey, inilah rodanya. Okey, dekat tengah tu perkataan haza dan hazihi. Murid perlu menentukan perkataan haza dan hazihi untuk setiap anggota badai yang telah mereka pelajari. Okey, seterusnya. Okey, ini pula sesi soal jawab guru bersama murid. Okey, setiap murid akan disoal tentang setiap anggota badan tu dan penggunaan kaedah haza dan hazihi itulah. Dan ketika soal jawab itu dijalankan, itulah pentaksiran lisan dijalankan oleh guru dan pentaksiran itu akan direkodlah dalam rekod guru. Okey, seterusnya. Okey, dan murid diberi latihan pengukuhan dalam buku aktiviti halaman 65, 64, 65, 60, 66 dan 67. Okey, dan daripada soalan pengukuhan ini, kita dapat lihatlah sejauh mana kefahaman murid terhadap apa yang mereka pelajari pada hari tersebut. Okey, seterusnya. Okey, sebagai penutup, kreativiti dalam proses pengajaran merupakan perubahan baru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan mampu melahirkan pelajar cemerlang dan kreatif. Starco 2010. Aspek pengajaran guru yang berfokuskan kreativiti pengajaran di sekolah-sekolah, khususnya dalam bidik darjah, dapat membangunkan potensi diri pelajar dan pembelajaran lebih dinamik, segar dan berkesan menjadi asas pencapaian akademik dan sahsiah pelajar. Okey, sekian saja daripada kami. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.